Pengulas harus menjejaki. Dia akan lebih dapat banyak bunga cerita. Beremosi pada tempatnya saya rasa perlu dilakukan dalam ulasan, tapi tidak boleh berlebih-lebih. Dia tidak boleh main terjah saja. Boleh cerita macam mana you bermula sebagai pengulas sukan? Segala-galanya bermula di TV3 lah, boleh katakan. Walaupun ada sikit pengalaman di radio, tapi itu bukan ulasan, itu lebih kepada DJ. Semasa di TV3, boleh dikatakan Syekh Hawi Jirim banyak bagi peluang dan bagi guide. Dia hantar pergi cover Pesta Bola Merdeka gunakan tape, recording tape tu kan. Duduk kat atas jauh-jauh tu, ulas Pesta Bola Merdeka perlawanan yang berkenaan. Next day esok pergi pejabat dia, bos tengok boleh ke? So dia guide from there. Okay, kena begini dan seterusnya. Daripada situ latih, and then TV3 offer kerja. Berapa lama you training macam tu? Boleh dikatakan tak lama. Selain daripada Pesta Bola Merdeka tu, mungkin ada sukan-sukan lain ataupun read over ataupun voice over untuk artikel-artikel tertentu daripada surat khabar, dan bagi dia orang dengar, bekas-bekas producer di TV3 dulu. So from there dia orang komen lah dari segi tone suara, sebutan dan sebagainya. Susah ke nak jadi pengulas sukan? Nak kata susah pun boleh, nak kata tak susah pun boleh. Tetapi sebenarnya dia perlu melalui, kita katakan, peringkat-peringkat tertentu lah. Dia tidak boleh main terjah saja. Ada banyak perkara yang harus dipelajari lah dalam ulasan ni. Banyak kriteria yang perlu. Antara kriteria asas adalah pertama faktor suara. Suara memainkan peranan penting. Walaupun ada setengah pihak berpendapat bahawa suara tak penting dalam ulasan. But to me, suara penting dalam ulasan. Tengok perkembangan ulasan sekarang macam mana? Okey, alhamdulillah banyak pelapis-pelapis, suara-suara pengulas baru. Kebanyakan mereka ni, yang menariknya adalah di kalangan mereka yang kita katakan orang-orang muda, kan? Yang datang daripada pelbagai latar belakang. Dan kalau kita lihat dulu pengulas-pengulas sezaman dengan saya ataupun sebelum tu, kebanyakan mereka ni kekuatan mereka adalah mereka datang dari broadcasting station ataupun station TV. Jadi apabila mereka datang dari station TV, sudah tentu banyak perkara yang diorang belajar semasa di station TV. Apabila kita buat presentation di TV, live dan sebagainya, kan, seperti yang Pak T pun tahu, banyak perkara-perkara yang harus dijaga. Pengetahuan orang dalam sukan tu sendiri macam mana? Okey, dia begini pengulas-pengulas ni, dia perlu buat research. Kalau dari segi pengetahuan, saya yakin mereka ada pengetahuan, kerana sumber untuk mendapatkan maklumat itu sekarang ni berbanding dulu sangat berbeza. Sekarang ni lebih cepat. Sekarang ni kalau katakanlah kita kalau nak jadi pengulas hanya berpandukan pengetahuan, saya ingat tak sampai 2-3 minit kita buka Wikipedia, kita dah dapat maklumat yang kita perlu. Tetapi tak cukup sebenarnya. Pengulas harus menjejaki. Apabila pengulas itu ada konsep ataupun ada pendekatan mengkaji, dan dia ada history tentang sama ada dengan atlet itu ataupun sukan itu, dia akan lebih dapat banyak bunga cerita, bunga penyampaian. Maksudnya mereka harus banyak membaca lah. Of course. Membaca itu memang selain suara, membaca adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan dalam ulasan juga, perkara penting ni yang saya belajar adalah editorial. Kerana kami di TV3 dulu, di stesen TV, diajar bagaimana perlu buat skrip. Jadi apabila kita buat skrip, kita menyusun ayat-ayat yang datang daripada kepala kita ke dalam teks. Jadi perkara ni sangat berkait rapat apabila kita buat ulasan. Jadi seorang pengulas tu, apabila dia ada keupayaan mengarang, dia akan mengulas itu dengan lebih baik. Kita panggil editorial. Editorial bukan berlaku di paper, tapi juga berlaku dalam bidang ulasan. Trend baru sekarang kita nampak, kalau dulu kita tengok pengulas tu dia nampak lebih terkawal. Trend sekarang nampak very emotional. Okey, beremosi pada tempatnya saya rasa perlu dilakukan dalam ulasan, tapi tidak boleh berlebih-lebih.
itulah kadang-kadang kita harus faham apabila kita mengulas sesuatu sukan itu, kita nak bawa pendengaran penonton, tontonan penonton ke tahap yang macam mana. Dan kita juga harus ada limitation, kan? Sama ada dari segi ayat, dari segi kita punya tonasi dan sebagainya. Itu harus dikawal.